Ah, Nervous ni. I nervous. I hardly nervous. My wife tanya, Janganlah. are you nervous? Yeah, of course. Dayang pun nervous. Dayang nervous. Itulah soalan yang saya nak tanya Dayang shortly. Okay. Saya terfikir saya buat interview dah kira relatively banyak jugalah. Ratus juga tau. Tapi saya punya nervous tu masih lagi tak boleh dibendung, masih lagi sentiasa ada perasaan nervous tu. Itu hari saya bual dengan Ritz Metal Asia. Ya. Lepas tu kita borak lah, kita tanya pasal penyanyi-penyanyi lain yang dia perform, yang dia backup kan untuk. Lepas tu saya tanya dia pasal Dayang. Lepas tu Ritz cakap, macam mana cara cakap, saya paraphrasing. Ritz cakap, Dayang tu sebenarnya setiap kali nak perform dia nervous. Dia takut ni bang, takut ni. Betul lah tu, betul. Macam mana you overcome nervousness? Cuba you cerita sikit macam mana you approach a stage. Macam kalau nak ceritakan macam sebenarnya sampai sekarang Dayang ada rasa nervous tu. Setiap kali Dayang nak nyanyi, walaupun sekecil-kecil pentas, sebesar-besar pentas, sekecil-kecil show, 1-2 lagu ke ataupun konsert, nervous dia tetap sama. Sebab you nak berdiri di atas pentas, berdepan dengan orang ramai yang you akan fikir diorang banyak apa dalam kepala diorang, banyak kan. You akan fikir ada yang suka, ada yang tak suka kan, and then you nak fikir you punya hari tu macam mana, suara you okey ke tak, ataupun kalau tak sihat macam mana, apa semua kan. So nervous tu sentiasa ada dan rasa kena ada, penting ada untuk seseorang. Sebab bagi Dayang kalau tak ada tu maksudnya you dah tak ambil berat apa yang you buat. Bagi Dayang. Kalau you nervous maksudnya you nak bagi yang terbaik. You nak make sure your performance macam kalau Dayang nyanyi dan tak nak satu salah pun macam tu. Dan nak make sure orang dengar macam tu, orang takkan lupa apa yang Dayang nyanyi hari tu. Tapi kalau tak ada tu yang masalah bagi Dayang. Kalau tak ada tu maksudnya macam you ambil tu sambil lewa ataupun benda tu tak penting untuk you macam tu bagi Dayang. Itu Dayang punya personal opinion lah bagi Dayang. Memang nervous tu kadang-kadang tangan Dayang jenis yang peluh sampai mic Dayang bila Dayang lepas nyanyi Dayang bagi balik, sorry mas basah sebab Dayang nervous sangat. Tangan peluh ni sampai macam tu. Tapi it's a good sign. It's a good stress. Yeah, it's a good stress. Bagi Dayang it's a sign of living. No, you tengah macam itu, that's life macam tu. Kalau you risau sesuatu maksud you nak bagi yang terbaik, you nak the best macam tu. So macam mana Dayang approach pun dah tak tahu. Dayang just sing on stage, Dayang just buat apa yang Dayang boleh buat. Sometimes once Dayang dah start Dayang punya first line, okay, Dayang relax macam tu. Okay, I can do this. Dayang sentiasa dalam kepala tu macam pujuk diri sendiri. Okay, you can do this. Okay, tak apa, sikit je ni. Macam tu lah. Tapi nervous tu sentiasa ada. Dia tak tahu macam mana nak macam mana nak cakap. Overcome dia tu. Yes, setiap penyanyi ada cara tersendiri lah. Bagi Dayang, Dayang akan ingat Dayang punya first line. Apa first line? First line Dayang. Pernah tak tiba-tiba jam? Pernah. Lagu yang Dayang dah nyanyi berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, kalau hari tu nak jam, Dayang boleh blank. Dayang pernah blank untuk lagu Seandainya Masa Cinta. Lagu yang Dayang dah nyanyi yang boleh macam tutup mata, Dayang boleh tahu lirik dia. Tapi ada hari, satu verse Dayang akan macam macam tu. Pernah. Ada hari bila, itu yang tak bestnya bila kita Dayang terlalu banyak fikir dalam kepala kan. Bila kita fikir banyak sangat, kadang-kadang dia tak flow tau. Itu yang tak best. Itu yang kadang-kadang ni diri Dayang balik macam tu. Sebab kita terlalu fikir macam atas stage nak bagi, nak make sure semua the best, sampai kita lupa nak enjoy diri sendiri. Kadang-kadang. Gila, betul. Itu kan? Nak enjoy tu pun kena ambil kira kan? Yes, sebab bila kita enjoy perform atas stage kan,
kita boleh rasa apa yang kita perform tu, orang akan enjoy juga macam tu. Tapi kalau kita stress, kita dan tak tahu orang enjoy ke orang suka ke tak. Benda-benda macam tu banyak bermain dalam kepala Dayang. Yes. Sampai sekarang. Beautifully put. Menunjukkan yang kita kisah terhadap apa yang kita lakukan kan. Kisah, we kita care. Kita kisah dan kita manusia. Manusia, kan? Yes. So, saya nervous untuk berbual dengan Dayang ialah perkara yang sepatutnya normal dan perlu ada. Saya punya nervous saya untuk berbual dengan Dayang ialah perkara yang normal dan mesti ada. Yes, mesti ada. Saya pun nervous sekarang. Pandai ayat. Betul. Tadi masa saya duduk ni, biasanya saya memang dah 15 minit bertafakur dah sebelum saya mulakan bertafakur masa fikir. Okay. Once saya nampak muka Dayang kat sini, habis. Skrip saya semua dah melayang luar tingkap. Alah, janganlah. Tak payahlah. Skrip Dayang pun sebelum nak start interview ni pun Dayang macam, okay, at least Dayang tengok balik ada yang punya ni apa semua. Kena refresh balik kan. Kadang benda-benda tu, entahlah, kalau nervous dia boleh itulah. Memakan diri kadang-kadang. Betul lah. Kan? Saya dulu masa saya sekolah-sekolah dulu, saya walaupun saya gagap macam ni, tetapi ada selalu juga saya menyertai public speaking dan sebagainya. At least ada. At least ada Dan saya pernah mengalami stage fright. Saya kaku di hadapan halayak semua orang. Budak-budak kawan-kawan sekolah saya kaku. Jadi stage fright tu sampai sekarang masih memberi ingatan lagi pada saya. Dia jadi trauma ke? Yelah, tapi taklah teruk sangat. Saya sentiasa overcome. Still boleh overcome kan. Jadi stage fright tu memang betul. Saya freeze betul depan halayak ramai. Bersatu kita tegur, bercerai kita roboh. Itu pun saya tak tahu apa lagi nak cakap. Tapi dia faham perasaan tu. Bila kita berdepan dengan orang ramai, dia macam apa-apa boleh jadi. Macam tu. Macam mana nak handle atas stage tu yang penting sebenarnya bagi Dayang. Sebab kat belakang, ramai orang. Tapi manager saya selalu cakap, on stage, you're on your own. Macam tu. Kan, apa-apa jadi, you jatuh ke, you terlupa lirik ke, itu semua on you. Macam tu. Berat lah kadang-kadang. Sangat berat Berat. Saya hanya boleh imagine je apa perasaannya jadi penyanyi macam Dayang. Saya dalam industri muzik dalam 20 tahun jugalah. Saya ingat kita lebih kurang. Kita lebih kurang. Kita tahu Dayang Nur Faiza. Saya terfikir kita semua tahu Dayang Nur Faiza sebagai seorang penyanyi tu. Tapi saya rasa kita tak siapa yang betul-betul tahu Dayang Nur Faiza. Because you agak sepi daripada gosip, agak sepi daripada apa-apa. Dayang Nur Faiza hanyalah seorang penyanyi. Dalam fikiran saya sentiasa, siapa Dayang Nur Faiza sebenarnya? Kadang-kadang kalau kita jumpa pun dekat event-event pun, saya kadang tertanya juga, who are you really? Itu ialah persoalan saya. Apabila saya dengan Aubrey Suito, kita nak write lirik for you, Aubrey cakap, buat ni kita nak try dengan Dayang. Itu antara persoalan dia. Bila yang apa nama lagu tu, Layarlah Kembali kot kan. Yes. Saya cakap, saya really don't know Dayang. Lepas tu, jadi saya punya fokus untuk lagu tu hanya untuk macam mana nak buatkan cerita pada melodi tu. Okay. Itu untuk kisah lain. Tapi okay. Untuk berhadapan dengan Dayang ni, siapa sebenarnya Dayang Nur Faiza dan bagaimanakah dia seorang kanak-kanak? Macam mana saya nak mulakan cerita ini? Saya sebenarnya sangat simple orangnya dan sangat pemalu. Dan ambil masa untuk menyesuaikan diri apabila especially jadi penyanyi sepatutnya tak ada tahu. Kita kena pergi events, kena pergi majlis. Kalau saya tak menyanyi, saya risau. Kalau saya kena pergi attend untuk mingle, saya rasa macam struggle sangat. Sebab paling stress benda macam mana nak approach orang. Yang tu memang Dayang dari dulu, dari kecil sampai sekarang memang Dayang struggle. Saya memang
Dalam Dalam kelas masa primary school, adakah Dayang seorang yang popular? no. Saya tak ada, macam saya boleh macam mana nak cakap, dia macam ni sampai bila saya masuk pertandingan nyanyian, orang start mula tahu, orang tak tahu pun saya dari sekolah yang sama sebab terlalu pendiam. Kita sekolah sama, asal tak kenal lah. Macam tu, Dayang pun tak jawab banyak sebab itu sampai kat situ teruknya macam tu. Wow. Sampai dia tak tahu yang Dayang satu sekolah. Unless dalam satu kelas tu of course lah. Tapi Dayang memang tak ramai. Jenis yang kalau Dayang berkawan seorang tu, yang tu wajarlah Dayang kulu kilir dengan dia macam tu. Dan Dayang memang berat mulut nak bercakap. Sebab ada reason. Sebab masa kecil-kecil dulu, mungkin Dayang pemalu. Sebab suara Dayang, bila Dayang bercakap kan dia agak serak. Untuk budak maybe serak sangat kot. Sampai ada aunty-aunty Dayang yang akan panggil Dayang macam suara itik. Betul. Macam dia orang mengajuk Dayang bercakap lah. Macam suara itik bercakap. Dari situ Dayang jadi lagilah pemalu. Lagilah nak bercakap tu macam susahnya Dayang nak bercakap. Macam tu sampai orang cakap nanti keluar mas ke kalau nak bercakap tu. Macam tu sebab terlalu berat mulut macam tu. Memang sangat-sangat pemalu. Tapi Dayang ingat Dayang punya pengalaman pertama menyanyi atas stage. Masa Dayang umur 12 tahun. Dayang memang suka menyanyi. Pengalaman pertama nyanyi atas stage 12 tahun? Yes. Saya memang suka menyanyi dalam bilik. Dayang ingat lagi. Dayang boleh imagine menggambarkan keadaan tu mana Dayang depan cermin. Dayang nyanyi depan cermin je. Dayang nyanyi depan cermin. Tapi kadang-kadang bila kita nyanyi, bila feel lebih terkuat sampai jiran sebelah dengar. Kan? So, ada jiran sebelah Dayang ni, arwah Mak Kia. Kan? Dia memang baik dengan Dayang. So dia yang masukkan nama Dayang dalam pertandingan nyanyian ni. So oleh kerana saya terlalu takut masa tu, tak nak sebenarnya. Tapi diorang senang nak tipu Dayang. Dia cakap, tak boleh dek. Kalau dia dah masuk ni tak boleh tarik balik, nanti kena tangkap. Menipu. So kita sebagai budak. Sebagai budak, macam, okey, nyanyi je lah. Dayang nyanyi. Yes, Dayang nyanyi masa tu. Memang tak menang. Dayang ingat lagi Dayang nyanyi lagu Bahtera Merdeka dan juga lagu Hasnul, Kembalilah Kasih Kepada Diriku. Lagu tu kan, walaupun masa tu tak faham sebenarnya apa sebenarnya maksud lagu tu kan. Tapi Dayang rasa, Dayang jumpa keselesaan tu atas stage. At that moment, Dayang cakap kat Dayang tak peduli apa jadi ataupun macam mana, Dayang nak jadi penyanyi. Dayang ingat lagi. Atas stage tu? Yes, atas stage kecil, stage tinggi ni je, platform. Dengan musicians, masa tu kita kan mana ada -1, ada musicians kat belakang. So kita dah macam okay, practice. Dan seronok bila datang practice. Kan walaupun pemalu tapi dia seronok bila ada practice ni. Okay, jom macam tu. Walaupun dia tak bercakap dengan orang. Kan? Tapi dia seronok bila diberi peluang untuk menyanyi tu. Dia cakap, okay, Dayang dah set. Dayang nak jadi penyanyi walaupun Dayang tak tahu macam mana. So slowly Dayang masuk pertandingan nyanyian. Yang tu dipaksa untuk next pertandingan nyanyian Dayang pula dari umur 12 tahun. Second tu umur Dayang 15 tahun baru Dayang berani untuk second single audition. 3 tahun lagi. Yes, 3 tahun lepas tu baru Dayang, Mak rasa nak masuk macam tu. Diorang pun terkejut lah. Tapi diorang okay, kita boleh hantar sebab kan macam mana lagi Dayang nak ni bergerak kan. So diorang hantar, diorang support macam apa-apa dia nak buat macam tu. Tapi diorang bukan jenis yang macam kena praktis, tak ada. Dia macam okay nak hantar, okay hantar macam tu. Tapi itulah first dia cakap Dayang nak macam tu. Tapi ambil masa lah untuk pujuk diri sendiri. Amazing Dayang, you jumpa your calling pada umur 12 tahun di atas stage tu. Ini adalah satu kali ingat lagi. Jarang berlaku pada ramai orang dia jumpa apa dia nak buat. Saya rasa okay. Tapi memang dia ingat masa tu cakap, saya suka ni. Saya enjoy. Walaupun masa tu tak tengok orang lah. Dia ingat Dayang berdiri, sekeras-kerasnya Dayang berdiri, nyanyi, tak bergerak pun tak apa, tak menang pun. Tapi Dayang rasa, Dayang macam, Dayang nak jadi penyanyi.
tak tahu macam mana dan kena keluar daripada Kuching Sarawak ni untuk kejar my cita-cita. Macam tu. Oh. Lebih kurang lah. Tapi ini semua sebab Mak Kiah lah. Arwah Mak Kiah yang paksa. Mak Kiah ni memang neighbor lah. Bukan saudara mara. Bukan, dia memang neighbor sebelah rumah yang macam dah anggap macam keluarga lah. Memang Dayang sebab parents Dayang kerja dua-dua. So Dayang dijaga oleh nenek Dayang kat rumah. So nenek Dayang selalu pergi, biasalah orang tu suka pergi borak-borak pergi sebelah. Dayang ikut tapi Dayang duduk je tak borak sebab takut. Duduk je sebelah nenek Dayang aku macam tu. Macam duduk tepi. So dia pun dah lama-lama Dayang dah biasa dengan dia. So Dayang ingat lagi semua tu macam tiba-tiba fresh pula dalam kepala Dayang. Macam mana 3 tahun tu berlalu tanpa sebarang usaha untuk masuk? Dayang pun tak sure macam mana, tapi Dayang just macam kalau dengar pun ada competition kan, macam tunggu dululah, tak berani dululah, nantilah macam tu kan, masih rasa macam tak confident macam tu kan. Tapi bila umur 15 tahun tu, dia untuk bintang remaja lah kan. Dekat untuk anjuran RTM lah. So, di Kuching Sarawak. So, masa tu rasa macam, kalau Dayang tak try kali ni, bila lagi Dayang nak start? Try lah. Apa jadi-jadilah. Kalau tak jadi pun, it's okay. Dan Dayang ingat lagi lagu yang Dayang nyanyi untuk final. Yang tu, first tu, lagu Matahari. Bunga-bunga Matahari. Angkut muka lagu Maya, yes. Itu lagu antara lagu yang Dayang ingat lah macam di awal-awal Dayang start nyanyi. Sebab kan dia orang selalu bagi list untuk band ni. So kita pilih lagu-lagu yang Dayang rasa macam okey kot lagu ni macam tu. Macam you punya rumah kecil dulu tu macam your parents beli CD ke, beli apa-apa ke, ataupun dia dengar daripada radio ke? Macam mana repertoire Dayang banyak dengar daripada abang Dayang dengan kakak Dayang. Dia memang suka dengar muzik. Selain daripada Dayang dengar radio apa semua kan. Macam kalau abang Dayang banyak dengar macam grunge kot. Macam dia kan suka Nirvana, Green Day kan. Dengar ni macam kalau tak lagu apa, Dayang akan dengar banyak jenis. Kalau my sister pula dia R&B sikit, dia macam Color Me Back. Color Me Back tahu. Apa lagi Jodeci lah, apa. Nasib baik Dayang punya family ni suka music. Macam aunty Dayang dia suka Sheila Majid, so dia orang suka dengar. My uncle lagilah music dia punya music collection tu macam ada penyanyian Dayang tak pernah dengar pun. Sebab dia ada yang apa tu vinyl tu kan. Vinyl. So dan cakap kalau tak ni dah nak simpan. So dia ada reggae, ada pop, ada British pop, ada macam wah okey dah seronok lah simpan tu. So, boleh tak dah simpan? Dia cakap ambil tak guna pun daripada buang kan. So saya simpan. So dia banyak jenis music lah yang Dayang dengar masa kecil. Dan Dayang akan imitate lagu-lagu ni semua, menyanyi berbagai genre. Yes, Dayang imitate lah macam nyanyi kono Kevin Campbell lah. Zaman-zaman tu kan. Come Back to the World. Come back. Dayang suka Can we talk for a minute? Girl, I want to know your name. Zaman-zaman tu banyak dengar lagu-lagu apa yang diorang dengar, tapi lama-lama tu Dayang macam slowly Dayang tahu, and then lagu-lagu yang Dayang suka macam tu. Tapi kebanyakannya apa yang Dayang dengar daripada Dayang punya aunty, Dayang punya kakak, abang semua kan. So macam tu lah. Bila budak-budak sekolah tu perasan, kau sekolah dengan aku masa primary 6 ataupun masa form 3 gitu? Dia masa form 3 itulah. Sebab Dayang masuk 2 pertandingan. Satu bintang remaja, satu lagi Golden Teen Search untuk RTM. Di sini RTM juga, Golden Teen Search. Tapi yang tu sebab dia Dayang mewakili Sarawak lah ke KL. So dia keluar TV. So itu yang orang start notice. Ni lah yang penyanyi tu kita satu sekolah macam tu.
Masa tu lah tiba-tiba Dayang punya cikgu, oh you nak join nasyid tak? Macam okay, sekali je Dayang join. Ada sekali. Lagu apa nasyid? Lagu. Oh, Dayang dapat part yang iman tak ada diwarisi. Lagu tu lah dan dapat part tu, okay? Solo. Sekali tu je lah Dayang cuba sebab kadang-kadang kalau kita nak menyanyi in a group macam tu kan, Dayang dah lah tak bercakap. So bila masa latihan tu agak struggle untuk saya macam macam tu. Nak bergaul tu agak struggle untuk saya lah. Looking back kan, menoleh ke belakang balik. Yeah. You miss tak zaman remaja? Dayang miss dia punya carefree tu masa tu. Lebih relax, kita tak fikir apa. You nak nyanyi, you nyanyi. And then macam memang Dayang tak berapa suka sekolah. Terus terang Dayang cakap sebab bukan apa, Dayang pergi sekolah macam Dayang dah lah berat mulut, macam susah nak bergaul. Itu yang memang dari dulu problem Dayang. Sebab tu Dayang macam kalau cakap, oh I miss going back to school, ni saya tak pernah. Okay, honest ya. Honest, betul. Saya tak pernah. Tak pernah tu. Tak pernah. Tapi Dayang suka part yang Dayang luar sekolah. Dayang pergi masuk pertandingan. Dayang kena practice. Benda-benda tu Dayang enjoy macam tu. Ada kawan baik ke daripada sekolah? Satu orang atau sekurang-kurangnya? Ada satu orang yang Dayang rapat, tapi semua bila sebab Dayang bila start menyanyi form 3, form 4 macam tu kan, waktu cuti sekolah sebab masa first pertandingan Dayang siapa masa Dayang masuk Golden Teen Search, judges dia, one of the judges dia Ananda Buasan. Okay, so dia dah notice Dayang kat situ. So Dayang dah start macam bila cuti sekolah je saya datang KL untuk recording. So kalau first single tu memang suara 16 tahun, 17 tahun lah. 16 tahun masa tu? Ya, so Dayang macam tak banyak bergaul dengan macam kawan Dayang. Kalau cuti sekolah diorang ada aktiviti Dayang tak banyak join lah. Itu yang maybe menjauhkan Dayang punya ni dengan kawan-kawan Dayang. Ada yang kontak Dayang sekarang, kadang-kadang kita just sebelum-sebelum ni pernah lah jumpa diorang pun happy untuk Dayang pun happy untuk diorang, and happy tengok live diorang lah semua. Jealous kadang-kadang, oh saya dulu macam tak merasa macam pergi dengan geng-geng kan, pergi lepak, jarang sangat. Tapi itu satu Dayang rasa benda yang Dayang kena, satu pengorbanan bagi Dayang, yang Dayang pilih jalan ni. So Dayang kena terima dan bagi Dayang tak ada penyesalan lah macam tu. Jadi itulah tu. Saya ni sampai sekarang saya dikelilingi oleh kawan-kawan sekolah. Oh ya ke? I mean Tidak ada miss zaman sekolah biasa tu. Saya tak ada. Kalau kisah-kisah macam dengar cerita Syahrul tu ke, tak siapa-siapa Syahrul tu. Kadang-kadang remaja-remaja ni ke, Syahrul hot. Tidak mengalami dengan kawan-kawan. Tak ada. Lepas tu daripada Teen Search tu Dayang selalu turun ke KL. Seandainya ada cinta tu, Dayang rekod masa 16 tahun. No, Seandai itu sebenarnya second dia daripada album kedua Dayang, second album Dayang. Right. Okay. First album Dayang yang Dayang dari Hakikat Cinta tu yang Dayang rekod umur Dayang 16-17. Seandai mungkin dalam 18-19 macam tu. Wow. Dengar hari ni masih suka nak mempercayai itu suara 18 tahun Ya ke? Bagi Dayang macam nyaringnya macam main lepas je nyanyi. Masa tu macam kita just menyanyi kan. Dayang just nyanyi, and then Dayang nak berada dalam studio masa tu kan, nak menyesuaikan diri walaupun tu dah second album. Tapi itulah saya ambil masa. Sebab masa dulu
Untuk recording sebab selalu Dayang imagine orang record yang ada macam dulu-dulu ada vocal ni kan, lepas tu kita ada glass tu boleh tengok producer apa semua kan. Tapi studio yang Dayang record dalam bilik yang ada hanya macam CCTV je. So Dayang memang seorang kan dalam tu. Sebab kita communicate dengan headset je lah. Yang Dayang tengok depan Dayang cumalah Janet Jackson. Poster Janet Jackson yang seksi tu, yang album tu. Memang dia letak depan-depan untuk decorate studio, tapi dah ingat lagi muka tengok Janet Jackson yang pergi macam ni. Yes, sampai remember? Sekarang memory tu melekat. Yes. Tapi Dayang rasa beruntung sebab Dayang record macam tu. Kalau Dayang boleh tengok dia orang, lagi Dayang stress rasanya. Dan subsequently lepas tu Dayang ada record dan yang mana ada kaca boleh tengok dia orang. Ada masa tu stress sebab you asyik nak check dia orang punya expression macam okey ke tak? Okey ke macam tu. So kadang-kadang Dayang macam nasib baiklah first second album Dayang record dalam satu bilik tu yang tak ada screen tu langsung, tak ada ni langsung. Just Dayang dengan headset Dayang dengan Janet Jackson. Cute gila. Yes, gambar tu. Tapi seronok lah. Seandainya ada cinta tu masa you record tu, you tahu tak it's going to be a hit? No. Serius, come on. Ya, tak ada. Serius. Kenapa? You approach it macam ini kerja ke ataupun you tak? No, Dayang anggap macam dulu kan kita keluar dalam satu album, so banyak lagu. So kita tak boleh nak fokus satu lagu bagi Dayang. Dayang nak make sure semua lagu kan kena nyanyi best macam tu. Dayang pun muda masa tu. So macam Dayang just nak make sure semua the best macam tu. Tapi so diorang akan cakap yang ni akan jadi, masa tu manalah kita faham kita akan keluar dengan first single yang ni dulu. Okay macam tu. Masa tu kita muda kan. So macam okay untuk orang nak introduce you balik. Okay macam tu. So tak adalah kata macam it's gonna be hit ke apa. Tak ada. Dia lebih kepada macam okay kalau tak ni kita try lagi. Banyak lagi, ada berapa lagu. Dulu kan 12 lagu dalam satu album kadang-kadang kan. So then just go with the flow lah macam tu. Tapi Alhamdulillah lagu tu macam orang start kenal Dayang daripada lagu tu. So Dayang macam okay, Alhamdulillah, Dayang bersyukur sangat-sangat. Dayang tak sangka sebenarnya. Dan kadang-kadang Dayang pun terfikir apa yang ada dalam lagu ni yang orang macam suka ataupun apa yang buat dan sampai sekarang macam chorus dia ke, lirik dia ke, macam tu kan. Semuanya. Ya ke? Semuanya pasal lagu tu. Sebab kalau dari segi nyanyian sampai hari ni dah rasa macam kenapa dia nyanyi macam ni macam tu. Saya tak boleh dengar dari segi nyanyi. Kenapa aku nyanyi macam ni? Macam tu. Ui. Amazing. Tapi dulu seronok diorang diorang yang kena letak tape tu, letak kecil macam tu seronok tu. Tengok tu sekarang dah tak ada, semua digital kan. At least Dayang sempat merasa lah. Dayang suka ke kemajuan development dalam teknologi ni daripada zaman Dayang mula-mula rekod sampai sekarang? Dia memudahkan kerja. Yang sekarang ni kan? Sekarang yang teknologi baru ni dia memudahkan seorang penyanyi tu kan untuk macam berkarya lebih, macam especially dalam studio. Tak perlu, sebab Dayang ni jenis penyanyi yang tak suka lama sangat dalam kalau nak ambil vokal. Dayang tak suka kalau berjam-jam repeat benda yang sama. Dayang tak suka, Dayang cepat hilang mood. Dayang suka macam habiskan cepat. So sekarang ni teknologi baru dia memudahkan lah. Kalau dulu kadang-kadang bila walaupun tu dah final product, tapi kadang-kadang you boleh dengar macam alamak kenapa yang macam tu. Tapi kadang-kadang itu yang buat dia special. Correct. Kan macam vinyl juga yang bunyi scratch itu yang mahal. Kan itu yang apa yang off sikit ke apa, itu yang dia punya kecantikan dia. Macam tu. So dua-dua dia ada kebaikan dia dan ada kelemahan dia.
Tapi Dayang terima apa-apa pun kemajuan sebab dia memudahkan kita. Tapi jangan lupa yang lama macam tu. Mood tadi tu kalau lama-lama you hilang mood tu, betul Yes, Dayang tak suka bila dalam studio sekarang ni Dayang realise kan bila dalam studio Dayang tak suka bila kita repeat kadang-kadang satu line sampai 10 kali you nak repeat. Kan? Why? Kenapa? Kadang-kadang kita terlalu mengejar dia punya dia punya perfect. Kita nak kejar sangat kan sampai kita lupa feel untuk lagu tu bagi Dayang. Kadang-kadang benda tu macam you nak kejar sangat the perfection tu kan. Kadang-kadang you hilang maksud dia. Untuk Dayang lah. So Dayang macam Dayang macam Dayang tak suka lama sampai 3-4 jam dalam studio. Kadang-kadang benda tu macam buat Dayang jadi hilang semua Dayang punya fokus macam tu. Dayang prefer hari ni kita sekarang ni nasib baik hari ni kita boleh datang buat tengok channel, kita dengar balik. So kalau ada apa-apa Dayang boleh datang balik. Macam tu. Banyak ke yang berlaku kalau ada apa-apa kita datang balik tu? Lately, sekarang ni. Kenapa? Sebab bukan sebab Dayang nak fix, nak perfect sangat tak. Tapi kadang-kadang kalau dulu Dayang diberi peluang, satu hari ni kita akan record lagu ni sampai best, sampai perfect macam tu, sampai you penat. Tapi sekarang ni cara record dia macam you try hari ni untuk ambil feel. Sebab Dayang perasan bila first, kenapa aku tak buat macam ni kenapa kau tak buat macam ni? So Dayang, tapi ada peluang bila Dayang nyanyi live dan boleh buat apa yang Dayang nak buat. Kan? Tapi at least sekarang ni bila Dayang pergi studio untuk first sessions, at least Dayang macam Dayang boleh try, tengok feel kan. Bila dah balik tu, Dayang dengar balik, baru Dayang dapat feel dia betul-betul. Next time kita datang, dia lagi relax. Macam tu. Rekod daripada mula balik nyanyian tu record balik. So at least dia lagi relax lah dia punya mood macam tu. Itu bagi Dayang lah. Tapi kadang-kadang ada juga lagu yang bila kita first time record dah okay dah. Kan? Tapi kadang-kadang why not? Apa salahnya kita just masuk studio, just jalan. Kalau okay. Kalau tak okay, just stick dengan yang the first kita buat lah macam tu. Tapi of course standard Dayang biasanya yang the first early takes tu itu yang magical tu. Kalau ikut feel Kalau ikut feel Dayang rasa kadang-kadang yang the first tu lagi honest. Walaupun dari segi nyanyian dia tak perfect, tapi feeling dia honest. Siapa yang decide tu nanti? Dayang yang decide ke producer yang decide mana nak pilih, yang honest ataupun yang lebih perfect? Selalu bila Dayang ke studio kan, kita ni kita selalunya macam dengar balik sama-sama. Dan kadang-kadang bila dia cakap Dayang prefer yang ni, tapi maybe producer prefer yang ni, so kita discuss lah why, kenapa dia prefer yang ni, mungkin dari segi sebutan ke, dari segi feel lagi sampai. Kadang-kadang kita dengar sendiri macam macam ni, tapi kadang-kadang bila Dayang suka berbincang lah, kadang-kadang I rasa I prefer yang ni, why, kenapa sebab feel dia macam ni, sebab lagi sampai dia sebutan your feel kat sini, Dayang suka berbincang lah macam tu. Dayang, you enjoy tak recording? Dayang sebenarnya terus terang lah kan. Silakan berterus terang. Saya lebih enjoy performing. Kenapa? Daripada di studio. Why? Sebab studio kadang-kadang Dayang rasa dia terlalu idea Dayang tak keluar untuk menyanyi macam tu. Dayang rasa macam terlalu itulah ada orang. Ada 2-3 orang berbandingkan ada beratus orang, beribu orang. Sebab kat studio you terlalu kadang-kadang mengejar dia punya perfection tu, kadang-kadang you stress benda-benda tu yang tak sepatutnya you nyanyi je macam tu, tapi why dah yang nak stress. And dalam studio you rasa macam terkongkong tu tak. Sebab tu kadang-kadang Dayang lebih enjoy, bukanlah Dayang tak suka, Dayang suka, tapi Dayang lebih enjoy atas stage lah Dayang rasa. Pelik ke? Tak kan? Sebenarnya quite understandable lah.
Kan? Tanpa menyebut nama, sudah tentu ada producer yang lebih senang bekerjasama dengan, bukan senang, lebih selesa bekerjasama dengan ni. Sudah tentunya. Ada. Okey. Sebagai penyanyi kan, kita mengharapkan producer tu seorang yang boleh layan kita punya emotion ke. Cuba apa yang diharapkan oleh seorang penyanyi terhadap producer? Sebenarnya bagi freedom. Yes, kita discuss macam dia ada dia punya vision untuk dia punya lagu, dan Dayang as a singer pun sebenarnya ada vision sendiri macam mana Dayang nak sampaikan sesebuah lagu. Kan macam tu. So yang tu pentingnya peranan producer dan rasa untuk kita bincang dan jumpa atau apa cakap di tengah-tengah tu. Dia boleh meet in the middle Yes, meet in the middle. So dia boleh sampaikan apa yang macam mana dia nak approach lagu tu, apa yang dia nak Dayang sampaikan, tapi Dayang nak menyanyi Dayang. So Dayang kena sampaikan cara Dayang kan. So itu yang Dayang suka, producer yang Dayang boleh berbincang. Kalau dah lah saya nak bagi tahu apa Dayang nak pun macam macam tu kan. So kalau producer tu dah masuk-masuk dah muka, nasib baik saya rasa saya beruntung sebab Dayang tak jumpa lagi. Dayang Dayang tak ada jumpa producer yang terlalu berkeras dengan dia punya. No. Kehendak dia. You kena dulu-dulu yes. Maybe Bukan ada. Kabarnya dulu-dulu Dulu-dulu yes. Tapi masa tu memang dah macam okay kan. Tapi tu bukan my style kot macam tu. Tapi I tak tahu macam mana nak sampaikan. Yes, so masa tu kita just nyanyi je. Tapi sekarang slowly Dayang cuba. Okay, Dayang rasa part ni boleh tak Dayang macam ni? Kalau tak boleh, kenapa macam tu. Bagi dia kita boleh berbincang. Sebab ada reason kenapa dia nak macam ni, dan Dayang pun ada reason kenapa Dayang nak sampaikan macam ni. So peranan producer sebenarnya penting. Selain daripada nak sentiasa make sure yang penyanyi tu ada mood kan kadang kan. Kalau dia serius sangat kita pun tak ada mood kan. Tapi dia kena senang untuk dibawa berbincang. Tadi Dayang ada cakap tau, bila dalam studio rakaman tu kan you tak dapat nak express ataupun nak execute you punya ideas kan. Hanya di stage je baru kadang-kadang you boleh execute ideas tu. Tapi kalaulah producer tu ada keserasian dengan Dayang, kita boleh ajak bincang. Saya assume Dayang akan enjoy the process of rakaman kerana Dayang dapat eksperimen dan be kreatif terhadap apa yang you nak buat, vision tu. Yes, kalau macam tu of course Dayang akan enjoy. Still Dayang tak suka dekat studio lama-lama. Sebab kadang-kadang bila atas stage tu, you know, this is my stage. I can do whatever I want. Macam tu. Freedom tu yang Dayang nak kadang-kadang. Kan? Whatever happens kan, semua responsibility tu kat Dayang. Baik buruk semua Dayang. Macam tu. So kadang-kadang best tapi kadang-kadang beratlah juga sebenarnya. Tapi of course you enjoy apa yang you buat, berat pun jadi seronok juga, best juga kan. Berat dia bila orang tak memahami macam tu. Orang tak memahami apa? Apa yang orang memahami? Bukan tak memahami orang macam okay, as a performer, as a singer, dia bukan macam kita boleh ambil cuti sakit ke apa kan. Kan? Kadang-kadang bila you tiba-tiba blank, kadang-kadang macam cakap tiba-tiba you blank, orang cakap alah apa penyanyi ni. Kan lagu sendiri pun tak ingat macam tu. Ataupun bila ada hari-hari macam Dayang pernah konsert Dayang di Singapore sebenarnya baru-baru ni yang lepas last Dayang sempat konsert 2 dekad Dayang di Singapore. Untuk 1 jam dekat 2 jam tu sebenarnya Dayang tak tahu, mungkin Dayang nervous sangat, so saya kurang sihat macam tu. Macam gastric, tapi you kena nyanyi. So you tahu you tak perform, you tak deliver for you. Untuk personally you rasa you tak deliver. So you macam sedih sangat sebenarnya. You datang sini you nak bagi the best tapi you tiba-tiba sakit. Tapi sakit tu you nak, susah nak, you mana boleh hari ni jangan sakit lah, besok kita sakit. Mana boleh macam tu kan.
Tapi dengan media sosial sekarang, orang terlalu senang untuk I rasa dia tak perform best hari ni. Last year dia punya ni lagi best. Oh, dia tak deliver, macam orang senang untuk komen judge you untuk satu benda, sedangkan yang sebelum-sebelum ni kita dah bagi the best, tapi sebab satu benda buruk kita buat, orang akan selama-lamanya ingat selama-lamanya, tapi benda baik yang kita buat orang tak ingat. Macam tu lah. Ya. Macam tu lah, kadang-kadang ada masa Dayang tak sihat, tapi as a singer Dayang kena terima, itu kerja Dayang, Dayang kena perform juga. Dayang apa-apa pun Dayang akan cuba, sebab Dayang tahu peminat-peminat Dayang datang nak tengok Dayang perform. So Dayang akan cuba, tapi still ada untuk diri sendiri itulah, ada perasaan yang tak puas hati untuk diri sendiri. Macam tu. Why kenapa Dayang nak ni, tapi kadang-kadang you tak sihat ke apa, macam ni nak kontrolkan. Tapi you still blame diri you sendiri, kenapa you tak jaga diri you sendiri. Benda-benda macam tu lah. Di kalangan orang yang menonton tu, ratusan atau ribuan tu, yang paling disappointed sekali adalah Dayang sendiri sebenarnya. Sebenarnya, walaupun bukanlah semua orang cakap, kenapa dia nyanyi macam ni kat ni, tak. Semua macam, bestnya. Dia rasa macam bersalah. Itu tak? Bila orang datang, bestnya Kak Dayang nyanyi, bestnya tadi ni, kadang-kadang dia tinggalkan komen, the best. Alamak, rasanya bersalahnya. Rasa macam tipu orang tu. Dia rasa menipu, dia nak bagi yang terbaik sebenarnya, tapi macam kadang-kadang kan manusia kan kadang-kadang ada je kesilapan dia kan, kita kadang-kadang atas stage tu anything can happen kan. So benda-benda macam tu, alamak, macam salahnya macam tu. Wow, amazing. Amazing. Macam-macam kan. Sepanjang menjadi seorang penyanyi ni kan, Dayang terasa tak diri Dayang sendiri grow, mature, bertambah dewasa? How do you feel about your personal life macam tu? You feel it? Rasa rasa sangat. Kalau nak compare Dayang dulu dengan sekarang memang berbeza. Kalau dulu sebenarnya takkan ada ni, takkan bercakap ni. Cathy, baik ini buat. Sebab Dayang di Dayang punya environment kan, Dayang di rumah. Yes, Dayang rasa selesa tu. You imagine kalau kita face to face, maybe agak kekok untuk Dayang. Macam tu, dah tak tahu kenapa. Sekarang ni Dayang merasakan this is your stage. Yes. Tadi Dayang cakap benda tu menarik lah. Pasal this is my stage. Tadi kan lebih kurang macam tu lah. Bukan dengan gaya saya lah. Tapi and secara profesionalnya, Dayang, you penyanyi, this is your stage. Dayang sendiri kena handle the musicians. Adakah itu pemikiran yang betul yang saya katakan? Handle meaning dari segi performance atas hari itu? Ya, macam mana Macam saya tengok macam M. Nasir lah contohnya kan. Bukan saya nak samakan siapa-siapa dengan siapa. Saya tengok dia control dia punya musician. Adakah pendekatan yang sama? Dayang ni, aku penyanyi ni. Jadi aku kena control aku punya musician kena main. Sepatutnya as a singer you kena boleh control your musicians macam tu. Sebab yang tu Dayang masih lagi dalam learning process. Okay? Dayang masih lagi. Dayang bukan yang macam tengok M. Nasir, okay, kalau dia nak stop anytime. Macam tu. Kan? Kalau tengok Ramli Sarip, okay, one time, ulang. Macam tu kan? Ulang macam tu. Dia yang tu, diorang memang Dayang selalu tengok macam mana. Dan still dalam proses lagi pembelajaran ni. Sebab untuk Dayang, Dayang rasa macam mana Dayang risau kan, kalau kita konsert kan, especially untuk konsert, diorang dah arrange, dah ni, kita dah practice. So Dayang takut kalau dia cakap, okay, one more time, tiba-tiba diorang panik kat belakang macam tu. Kadang-kadang Dayang fikir macam tu, tapi kenapa aku nak risau? Dia patutnya follow me. Tapi Dayang terlalu macam, no, nanti diorang pula panik, tak tahu. Kadang-kadang bila dia cakap, okay, one more time, itu pun kadang-kadang, okay, nak kan,
buat kecoh je pentas tu nanti. Tapi Dayang still lagi dalam proses untuk macam handle yang tu. Tapi as a singer, Dayang rasa penting untuk kita control the stage, control the musicians macam tu. Sebab macam dia cakap tadi, atas stage anything can happen. Kadang-kadang Dayang nyanyi, Dayang ingat macam okay, kita dah practice. Okay, chorus ni Dayang nak fans nyanyi. Kita kena plan, Dayang kena plan. Okay. Okay, bagi Dayang tak boleh macam tak nak nanti diorang terpinga-pinga, Dayang pun okay. Kan Dayang tak suka, Dayang nak perfect kan macam tu. So kita akan plan. Okay, this chorus Dayang akan ajak diorang menyanyi. So masa Dayang ajak tu, you main dulu and then bila Dayang ni, kita masuk. Okay, tapi kita boleh plan. Atas stage apa boleh jadi. Tiba-tiba dia nak nyanyi lebih. Dan tengok, okay, one more time macam tu. Benda-benda macam tu Dayang still learning. InsyaAllah. Wow, itu memang sampai kalau dapat tengok Dayang perform macam tu memang that is another level ya. Memang. InsyaAllah. Wow. Ya, tiba-tiba Dayang buat one more time. Out of character, terkejut orang. Musician betul. Dayang pernah untuk album Dayang sebelum ni, Dayang pernah kira untuk apa tu nyanyi satu album Dayang baru kan. First launch album. So Dayang untuk album Dayang Faiza, Dayang macam kita decided nak macam nyanyi semua lagu. Untuk launch album tu. So dia cakap, masa atas stage kenapalah aku bersetuju nak buat ni, nak nyanyi. Sebab you tak pernah nyanyi lagu semua tu. Itulah first you nak nyanyi dengan band, dengan audience. So pressure dia macam mana? Dengan lirik macam okay. Sebab you belum biasa. Saya pernah stop satu lagu. Sebab dia cakap apa tu, lirik macam alamak. Lain lirik ni macam okay Jen, stop macam tu. Kita buat balik. Sebab you nak, dah lah first orang dengar. So dia nak perfect lah. Tapi itu dia cakap okay, it's okay, this is my stage kan. Kenapa aku nak takut kadang-kadang macam tu. Tapi rasa bersalah. Saya ada tau masa show tu. Ada kan? Kan dia tiba-tiba stop sebab alamak lirik dia dah lain macam ni. Sebab bila dah banyak fikir, dah tak ada feel dah. Sebab tu dah macam okay, I better stop macam tu. I better stop sekejap macam tu. Jangan macam tu. Kan you ada kan? Dah lah dengar Aubrey depan tu, dengar Abang kat situ, you tak stress ke? Saya duduk sebelah Aubrey, sebelah Aubrey. Ya. Aubrey menonton macam producer. Tangan dia kira. Dia tak risau ke? Kan ajai lagi situ kan. Stress sebenarnya, lagi-lagi you tahu ada the producer kat situ yang tulis lirik ada kat situ. Takut tau. Stress masa tu. Dan tengok siapa Abang Ramli, M. Nasir boleh buat macam tu. Saya tengok apa nama, Musafir Rindu. Dayang sebelum tu memang pernah perform dengan Abang Ramli ke? Dayang bertuah sebab dia selalu juga ajak berduet dengan dia. Sebelum-sebelum tu lah, lagu-lagu lain lah. Tapi tu first yang original song yang dia, Dayang pun terkejut, dia ajak Dayang, betul ke ni? Of course Dayang nak. Dayang nak. Ada Ramli Sarip kan? Tapi antara lagu yang susah juga Dayang nak nyanyi lah. Kenapa? Bagaimana? Dia punya aura tu terlalu kuat. Kan? So bila recording tu dia ada perasaan yang bercampur, macam takut ada juga. Ada tak Dayang sampai tak dia punya expectations. Tu pun nasib baik dia tak ada masa tu. Masa recording. Pak dia ada show di mana tak ingat Dayang, tapi dia tak dapat datang. Cakap nasib baik. Kalau dia lagilah Dayang tak ternyanyi. Kan bila dia dah tutup mata dia tu kan. Macam mana? Tapi pengalaman menyanyi bersama dengan dia pun antara yang dia seronok, tetapi macam takutnya macam tu. Sebab aura dia terlalu kuat kan. Macam alamak macam tu. Kadang-kadang bila Dayang berdua, especially lagu Musafir Rindu tu kan, lagu tu kan feel
Hujan malam kalau dia dah start macam tu kan. Saya dah macam tu. Bila dia dah tutup mata, angkat tangan dia tu. You nak buat apa kat sebelah? Macam tu lah. Dia macam, wah sebab you pun terpegun tengok dia. Macam you patut perform bukan tengok dia nyanyi kan. Itu antara pengalaman-pengalaman yang dah sedang bertuah dan dapat rasa kan. Dapat perform dengan beliau. Memang kita tahu dia feel dia memang hebat lah. Oh, yeah. Dia buka je dah macam kan? Lepas tu dia tutup mata lagi habis lah. Dia tutup mata macam okey macam tu. Tapi seronok. Kena nyanyi dengan dia. Bukan tengok dia nyanyi. Macam tu. Tapi itulah seronok sebenarnya. At least dah yang merasa semua tu kan. Macam kita tak tahu bila ada lagi peluang-peluang macam tu kan. Hale Hussaini Dayang nyanyi dengan dia. Bagaimana tanggapan dan perasaan Dayang terhadap Hale Hussaini sebagai seorang penyanyi dan pencipta lagu yang sangat bagus? Dia sebagai seorang komposer yang dia rasa sangat-sangat talented. Banyak idea kan, banyak idea dari segi kalau nyanyi dengan dia pun sentiasa je walaupun lagu yang sama Haram, tapi dia sentiasa ada idea untuk macam mana nak lain, nak bagi dia feel lain ataupun note lain ataupun melodi lain untuk sentiasa bagi lagu tu fresh. Itu yang kadang-kadang dia macam mana datang idea ni kan macam tu kan. Tapi seronok sebab Dayang banyak juga macam bila tengok diorang bekerja kan, especially yang artis ni kan, cara diorang bekerja tu macam Dayang rasa Dayang jealous kadang-kadang dengan idea dan juga creativity diorang. Tapi Dayang ambil sebagai satu macam Dayang macam okay, banyak juga benda yang Dayang boleh belajar daripada dia kan. Macam confidence atas stage tu kadang macam mana datang macam tu kan. So dan dia antara duet partner yang Dayang rasa sangat-sangat serasi dengan suara Dayang. Sebab bagi Dayang duet sebenarnya bukan sekadar you nyanyi my part, I nyanyi your part macam tu. I nyanyi my part, you nyanyi your part macam tu. Tak ada. Duet sepatutnya dia kena satu lagu duet, satu macam lagu, dua suara macam satu. Macam mana nak cakap? Dia bukan nampak sangat dia punya perbezaan tu macam tu. Dia kena macam mana dia boleh blend satu lagu tu. Blend jadi menjadi satu lagu yang macam wah macam tu. So dia kena complement each other. Macam tu. So kadang-kadang masa mula-mula tu macam okay keduet ni sebab of course ada yang tak pernah berduet dengan dia kan sebelum tu. So bila dia dengar lagu tu, interesting lagu ni macam lain daripada lagu-lagu dia yang lain kan. So why not just try. Alhamdulillah menjadi pula dan chemistry untuk first recording pun macam dia gel suara tu. Dan susah sebenarnya. Nak jumpa duet partner yang gel and then the key pun kita tak payah nak fikir tak boleh lah key ni sebenarnya kadang-kadang duet selalu seorang kena mengalah. Tapi dengan dia alhamdulillah selalu kalau kita dapat lagu nak perform kadang-kadang kan dia dapat adjust diri dia dengan Dayang macam tu. Dia tahu mana nak pergi kalau dalam sesebuah lagu tu. Tu dia rasa macam wow jealous aku macam mana dia buat ni macam tu. Dan dia rajin lah juga. Dia rajin dari segi? Sebab kan awal tahun ni Dayang keluar dengan album klasik tu. So Dayang ada satu duet dengan dia lagu Gurindam Jiwa. Okay, dia bukan jenis yang nyanyi lagu-lagu asli. So dia ambil inisiatif juga untuk belajar. Dan kalau dengar lagu tu dia sebenarnya tak exactly seperti original yang Dayang punya part, dia punya part tak. Dia macam sebab key dia terlalu low untuk dia. So dia berbincang menjadikan lagu tu macam mana dia boleh masuk dalam lagu tu. So dia berlainan sikit lah. Dia bagi idea dia lah macam tu. Maksudnya dia rajin macam fikir macam mana nak sama-sama nak macam mencantikkan sebuah lagu tu. Betul. Tanpa nak cuba macam merosakkan lagu lah. Kita cuba macam tu. So dia rajin lah belajar juga. Walaupun dia tak biasa, walaupun dia nervous, walaupun dia cakap nanti dia nak record live tau. Kita bukan kat studio.
Dia macam live, you boleh macam tu. So dia macam ambil initiative untuk practice kan. Dayang pun kena practice balik lenggok-lenggok ni sebab Dayang pun bukan penyanyi lagu asli kan. So kita practice dan dia ada idea yang dia macam okay Aubrey boleh tak kalau ni nak. Dia rajin lah sebelum ke studio dia dah fikir apa yang dia nak buat untuk lagu tu macam tu. Arrangement memang Aubrey Yes, Aubrey. Tapi saya dengar balik lagu tu memang very control kan. Memang terkawal. Memang telah difikir bagaimana nak letak kedudukan you. Ya, betul. Tidak merendahkan seseorang lain dan tidak outshine seorang lain. Ya. Very good. Alhamdulillah lah sebab memang itu lagu duet tapi kalau ikut vokal dia macam kita kena compromise lah macam tu kan. So ada part yang terlalu low, so dia cakap why don't dia buat macam ni. So dia suggest okay part ni boleh tak I buat macam ni. So dia dah buat homework lah sebelum ke studio untuk praktis lah macam tu. Saya terfikir juga adakah dia melihat Dayang seperti mana Dayang melihat Ramli Sarip? Tak tahulah. Tak adalah. Aku dekat sini kena nyanyi dengan dia, bukan menonton dia ni. Kalau macam tu kelakar lah, janganlah. Tak adalah. Saya sebenarnya inilah salah satu perkara yang saya juga ingin berkongsi. Ya. Dayang ada pernah perform dengan Abang Nasir, Dato' M. Nasir. Pernah? Berduet tak pernah lagi. Antara yang Dayang tak pernah. Tapi Dayang selalu amazed setiap kali tengok dia perform atas stage. Dia macam dalam dunia dia sendiri setiap kali dia atas stage. Kadang-kadang Dayang tak ada buat apa kan, tengok YouTube, tengok dia perform, tengok konsert dulu-dulu kan. Macam mana dia boleh macam hilang dalam dia punya lagu tu bila dia perform. So, apa saja yang keluar dari mulut dia macam sampai macam tu. Wow, itu yang Dayang nampak Dan you bagi Dayang pernah merasa keadaan macam tu ke? Dayang terlalu banyak fikir. Banyak fikir? Yes, especially bila kita menyanyi. Itu my problem. Kadang-kadang terlalu banyak fikir atas stage. Kadang-kadang Dayang susah nak lepaskan diri Dayang. Kadang-kadang. Once Dayang dah selesa tu, baru boleh nampak Dayang enjoy macam tu. Tapi kadang-kadang Dayang terlalu banyak, macam dia cakap tadi dalam musicians, okay tak kalau tiba-tiba aku nyanyi macam ni, diorang terkejut tak? Dayang terlalu banyak fikir pasal orang. Macam Dayang tengok macam M. Nasir kan, dia just nyanyi ikut feel dia, terpulang. Macam mana dia orang nak macam walaupun orkestra. Orkestra dia yang paling takut sebab dia orang ada dia punya sheets tu kan, dia macam dia kena ikut dengan konduktor. So dia akan praktis banyak untuk make sure sebab dia melibatkan ramai orang. So dia tak nak menyusahkan ataupun menikan keadaan kan. Tapi itu pun tak bagus juga bila dia fikir sangat, nanti dia macam mana dan kena cari balance tu lah, kena cari balance tu. Wow, kagum saya dengar cerita bagaimana Dayang menonton YouTube untuk menonton M. Nasir. Ya, Dayang suka cari performance yang lama-lama kan, dan tengok macam boleh macam kita boleh macam terpegun macam wah, macam mana dia perform macam ni macam mana dia boleh macam ni macam tu. Banyak kadang-kadang Dayang persoalkan bolehkah aku buat macam tu? Boleh ke Dayang apply kat Dayang punya performance? Macam tu. Bukan nak tiru tapi dia macam memberi inspirasi lah untuk dari segi performance. Dayang sentiasa nak cuba perbaiki Dayang punya performance kan. Saya cuba, so sebab tu Dayang banyak tengok performance lama-lama lah macam tu. Yang baru pun ada juga. Kalau lah tiba-tiba Dayang dapat phone call, Nazir ni, M. Nazir. Dia kenapa? Apa dia? Aku nak ajak kau nyanyi boleh? Oh boleh, tapi takut. Sudi ke? Tapi I would love to see that. Sebenarnya kita orang saya dengan dia pernah have a conversation pasal saya ada nak menulis satu lagu untuk dia punya album tu. Betul kita pun cakap wow, ini kalau duet dengan Dayang Nurfaiza. Siapa yang cakap tu saya tak nak bagi tahu rahsia. Okay. Siapa yang cakap tu kalau duet dengan betul saya cakap wow, kalau dapat
dapat satu duet M. Nasir, Dayang Nurfaiza. That is InsyaAllah. like khazanah negara tu. Saya risau nanti Dayang macam terkedu tengok dia. Sekali lagi perasaan ni sama. Aku patut perform bukan tengok dia nyanyi. Susah. Lepas tu yang jaga vokal Ramli Sarip pula. Lagilah. Lepas tu Obis Beto kat situ. tak tahu macam mana. Tak ternyanyi. Dayang macam boleh tak minta permission semua keluar. Boleh tak? Macam tu. Pressure tu. Tengok muka-muka tu. Ui. Betul lah. Tapi wow, bestnya kalau dapat. Betul lah. Saya harap you all tak tahu macam mana you punya manager, dia punya manager ke siapa-siapa. Must make this happen for sake of the country. InsyaAllah. Doakan. For the sake of country. For the sake of the country. For the sake of the country dan menempuhi melalui zaman wabak COVID-19. It will be something else. InsyaAllah. Dulu Dayang follow tak lagu itu? Dua Insan tu. Dua Insan? Yang dia dengan Yuniza Husin. Bila kau senyum, ku gembira. Bila kau Dua insan sedang bercinta. Kan? Of course. Dan pernah menyanyi pun. Tapi Dan tak ingat Dan duet dengan siapa. Yang dia tahu bukan dia lah. Kan? Dan pernah nyanyi Senyum untuk RTM. Dan pernah nyanyi. Tapi Dan tak ingat dengan siapa. Itulah satu lagu yang klasik. Yes. Betul. Sedap lagu tu. Yeah. Damn, thank you so much. You're such a superstar. You're such a sport. Tak adalah superstar. Biasa-biasa je. Lapang masa untuk saya berbual kat sini. Saya ingat masa saya baru balik Malaysia 2005. Juara lagu. Saya lagu apa? Saya tak ingat. Dayang ada perform juara lagu 2005-2006 macam tu. Lepas tu selepas post party tu saya nampak Dayang duduk kat satu tempat. Itu Dayang Nurfaiza. Betul. Visual Dayang duduk tu, lepas tu ada ramp juga dekat situ. Ya ke? Saya terfikir Dayang ni pemalu orangnya. Dayang tak ingat kan? Dayang tak ingat. Ya, itu kali pertama saya jumpa Dayang paling dekat in person. Ya ke? Sorry. Tak apa. Dan hari ni saya dapat bual dengan Dayang, berkongsi fikiran. So thank you so much. Thank you. Saya takut overstay saya punya welcome je. Tak adalah. Jarang juga Dayang dapat macam interview yang honest. Kan selalunya kita interview pasal lebih kepada kerja, ni more to macam my feelings, apa yang Dayang rasa, itu macam it's something yang fresh untuk Dayang, and nasib baik buat kat rumah, so Dayang senang dah nak berkongsi. Di kalangan kami rakan-rakan kan, kita tengok bagaimana Dayang grow to become a better singer. Makin hari, makin tahun you become. Saya cuba. Saya mencuba. That is so amazing. You become better. Kita semua cakap tu. Alhamdulillah. Ada satu ketika tu banyak juara lagu. Saya duduk sebelah Adri Hashim. Kita orang, saya lah tak layak to judge you, but kita tak adalah. Kita diberi tugas to judge you. Adri, kita orang judges ni. Adri tengok macam tu, dia pandang sebelah. She is a different league. Tak adalah. Tak ada. Dayang sendiri as a singer, Dayang rasa banyak lagi benda Dayang perlu belajar kot dalam dari segi singing, dari segi Dayang punya performance. Dayang rasa banyak lagi benda yang Dayang boleh belajar dan perlu belajar sebenarnya untuk Dayang lah. Hopefully jangan stop lah. Never. Dengan Dayang punya semangat, spirit, idea tadi tu, apakah perlunya nervous dan sebagainya, saya tak percaya yang you will stop learning. Saya percaya InsyaAllah. I think dalam sejarah, macam sejarah negara kita ni, Saloma, Sharifah Aini, itu nama-nama yang Dayang Nurfaiza pun akan sentiasa. Wah, insyaAllah, mudah-mudahan. Thank you, Dayang. Thank you sangat-sangat. Stay cool, stay sweet. Thank you. Stay safe.
lah, hopefully kita akan jumpa. Hopefully semua ni okey. Kita dah boleh perform nyanyi atas stage. Sekarang dah boleh dah kan? Dah boleh, tapi belum lah kata macam sehebat dulu. Dia still slow. Belum tentu boleh ada audience kan. Audience betul. Yang sebenarnya important untuk Dayang. Betul. This is my stage and I want it back. The queen returns. Ambon. Itulah risau, takut awkward balik. Sebab Dayang setiap kali lama tak naik stage, dia kan jadi awkward balik. Ya? Boleh Ya. Jadi awkward balik? Ya, Dayang kena adjust balik macam mana movement, macam mana nak menyanyi, macam relax. Benda-benda tu yang Dayang risau bila kita break lama sangat. Tapi insyaAllah. For all you know, balik je nanti dah pandai macam ni. Amboi. Okay. Tunggu. Sekali lagi. Are you ready? One more time. Jen. Macam tu, Jen.